Okey, sebelum kita bermula, subscribe channel coach, kemudian tekan butang loceng. Okey, selamat menonton. Stres boleh memberi kesan kepada tubuh kita. Of course, sebab stres ini adalah perubahan kepada psikologi kita. Psikologi akan menyebabkan fisiologi berubah, iaitu kita punya sistem badan berubah, hormon akan terganggu, mood akan berubah. Saya akan ajar macam mana nak urut leher. Sebab leher ni selalu tegang apabila kita stres. Yang merah ni kita belajar dulu. Yang merah ini adalah kawasan yang tak boleh diurut, kerana ada saraf di belakang tulang. Di belakang tulang tu ada saraf spinal dipanggil, spinal cord. Di situlah laluan saraf tunjang. Dia communicate daripada ni central nervous system kita, daripada otak turun ke tulang belakang ni sampai kaki. Kalau sini awak urut dan teknik urut awak salah, gone case lah. Boleh merosakkan badan, boleh berlaku masalah yang lain. Seperti masalah ni lah, kawasan cervical ni, tulang ni, tujuh ni akan mengalami masalah. Jangan suka-suka urut. Okey, kalau teralih tulang ni, lalu apa berlaku? Spinal cord akan tertindih, dan apa berlaku selepas tu? Jadilah ini radial ni, saraf-saraf radial ni akan terhimpit dan merasa kebas the whole area daripada belakang leher, leher belakang, lalu bawah ketiak, bawah siku sampai hujung tangan. Selalu ini berlaku bila saya urut orang, ya. Bila saya urut orang, selalu benda ni berlaku. Selalu berlaku apabila orang yang kerja macam mana? Orang yang kerja menaip. Dia menaip lama, dia tak sedar. Badan dia macam tu. Tengok laptop. Okey, berat tu tadi dah ke depan. So, tulang belakang tu dah move forward ke depan. Bila tulang belakang tu dah move forward ke depan, stres akan berlaku pada C7. Cervical 7 tu akan mendapat tekanan. Jadi, selalu saya sarankan bila office, pejabat senamanya macam ni. Ke belakang ke kepala, ke depan ke kepala. Ke belakang kepala. Siapa stres pun begitu juga. So, boleh ikut tak? Boleh ikut. Okey, buat sama-sama. Duduk tegak, ke belakang kan, ke depan kan, belakang kan. Saya tak nampak awak nampak saya. Jangan risau, buat je. Tak ada siapa nampak. Okey. So, apabila cervical ni tadi, kita patah balik kepada window ni. Apabila kita salah urut, jangan salah urut. Sebab bila kita salah urut, kawasan ini akan terosak, teranaya lah. Salah tekan dan dia akan pergi sakit kat sini. Okey, orang suami atau pasangan kita, pastikan kita urut di luar sedikit. Ini kawasannya. Ini kawasan hijau ini adalah kawasan, cuba raba leher masing-masing. You boleh rasa, ya. You boleh rasa kawasan ni. Tengah-tengah tu dia ada longkang. Longkang tu adalah spine vertebrae kita, tulang belakang kita. Okey, yang ada longkang tu, tapi dia ada biji-biji longkang tu. Rasa ada biji-biji, ada tulang. Yang paling tinggi adalah C7, cervical 7. So, itu tulang leher. Daripada tulang yang tinggi itu terus ke atas adalah tulang leher.
Okey. Ini tengah. Ke tepi sikit. Baru awak rasa sedikit otot warna hijau yang saya tulis, yang saya lukis tadi. Itulah otot yang kita pegang tadi. Nampak? Ini namanya apa ya? Namanya apa? Kita belum belajar lagi nak urut. Urut tu cerita senang. Saya tak ajar urut lagi. Kita baru nak mukadimah. Fakro, thank you for joining. Nadia, thank you for joining. Carrie Idris, thank you for joining. Hai Abang Pian. Ini my best friend ni. Lama tak jumpa. Thank you boss. Thank you. Malam ni kita cerita macam mana nak urut. Urut lepas ni dapat ilmu bang. Carrie Idris, urut bini hang. Cantik. Aku pun tumpang pahala lah. Sekali kau urut, aku dapat saham lah. Okay. Alright. So, kita ulang cerita balik. Di mana kita akan sebut pasal urut-urut ni. So, ini adalah otot yang kita, kawasan yang kita akan urut. Ini adalah otot apa? Ini adalah otot trapezius. Ni trapezius. Dia attach daripada tulang tulang kepala tengkorak kita tu. Dia terus ke sini. Ini ada tulang scapula kita. Lalu dia daripada area sini dia naik ke atas. Sebab itu bila saya katakan orang bekerja ataupun duduk rumah, dia duduk tengok TV kan, duduk macam ni. Kadang-kadang dia tengok, dia tak perasan kepala dia ke depan. Okey, sebab banyakkan sofa kita mana ada tempat letak kepala dia. Level-level macam kerusi saya ni lah. Level-level dia macam tu. So bila dia duduk kan, dia tak perasan yang dia ke depan, ke belakang. Ke depan tu dia akan stretch trapezius tu. Trapezius akan mengalami stress. Okay, next. So, apabila kita bicara pasal ini, so ini adalah satu point yang kita kena faham, yang kita nak urut ni, trapezius muscle. Kedua, kita nak urut apa kat leher ni? Kita nak urut yang ketiga ni, kawasan tepi sekali. Dia lebih kepada dah ke belakang dah. Saya tunjuk kat sini lah. Kalau saya tunjuk kat sini kamera, ini tepi, ini cuping telinga. Bawah cuping telinga tu, ini kawasan dia. Dia dah tepi actually. Dia dah bahagian tepi leher. Yang kuning yang saya maksudkan tadi itu bahagian tepi leher. So bahagian kuning ini adalah bahagian tepi leher. Dah ke depan dah tu. Alright. So ini adalah otot lain. Yang ni paling sedap sekali kita urut ni bang. Orang perempuan paling suka kita urut kat sini, sebab dia macam bukan geli-geli, dia sebenarnya memberi kesan yang baik, sebab kawasan ni lah paling tegang compare dengan kawasan tepi ni. Yang ini sebab dia ototnya besar, yang ni ototnya kecil. Yang ini selalunya bengkak dan dia akan menyebabkan pening kepada bahagian kepala. Orang lelaki kena faham ni. Orang perempuan kalau pening-pening, ini kawasan yang perlu kita attack. So kita urut kat sini rather than kita urut yang warna hijau ni. Sebab warna hijau ni lebih kepada belakang. Yang ini lebih kepada dia akan memberi sensori kepada bahagian tepi ni, rasa pening, rasa sakit. Okey, area ni. So kita nak urut di mana? Kuning dan hijau. Dua area ni. Yang merah ni jangan kacau. Saya dah sebut tadi, saya dah terang. Tak perlu saya ulang lagi. Okey. Inilah yang saya masukkan tadi, levator scapula. Dia kat tepi. Dia kat tepi sebelah kepada trapezius. Ni otot levator scapula ni duduk kat sini.
dan trapezius kat sini. Levator scapula ni kerja dia naikkan bahu kita. Dia naikkan bahu kita. Itulah nama dia. Dia elevate, menaikkan bahu kita. So menaikkan scapula. Scapula tu kat belakang, tulang belakang scapula tu dinaikkan oleh levator scapula. So otot tadi tu apabila kita duduk lama kan, nampak? Kita duduk lama macam ni, dia stress lah otot levator scapula tu, duduk lama. Kalau kita angkat, dia contract. So kita turun macam ni. Apatah lagi kalau dia pergi pasar kan, dia pergi pasar, dia bawa durian. Ni zaman durian dah tak ada dah, ni zaman COVID. So dia bila dia pergi pasar, dia bawa benda berat, betul-betul dia menolak scapula tu ke bawah, lalu dia stress muscle di sini, elevator scapula ni tadi. Okey, dia akan levator scapula akan mengalami ketegangan yang serius. Alright. So orang kerja pejabat pun sama. Duduk lama, FB lama, orang nak beli. Order masuk. Kan? So stress. Bahagian-bahagian yang bekerja tu stress. Okey. Alright, kita bergerak. Kita nak bergerak ke tajuk yang lain. Okey, sekarang kita dah tahu dua otot tadi. Kita dah tahu dua otot dan kita tahu itu kawasan yang kita nak urut, dan sekarang cara-cara kita nak urut. Kalau ada pasangan, suruh dia baring. Senang. Kalau ada anak, terus suruh anak baring. Saya teruskan bagaimana nak urut. Dah tahu tempat, kita belajar urut. Okey, pertama untuk belajar urut, pertamanya ialah kita buka nota sekejap. Pertama ialah kita kena tahu kalau ada pasangan, terus cantik tarik pasangan tu. Kalau ada pasangan, bukan saya nampak awak pun, awak nampak saya. Okey, itu tujuan saya buat ni. Sebab dulu saya bersama-sama dengan JAKIM untuk membuat modul pasca perkahwinan. Orang yang dah kahwin, kita dah dapati statistik 5 tahun kahwin, ada masalah keluarga, bercerai. So saya dengan modul urut membantu diorang, trigger diorang untuk communicate lah. Ialah non-verbal, sentuhan non-verbal. So bila sentuh-sentuh dengan nilai kasih sayang, baik bertautlah kasih sayang tu balik. So urut ni adalah satu mekanisme untuk kita belajar sebagai satu bonus lah. Kalau suami boleh urut ataupun isteri boleh urut, suami ni dia jarang minta, tapi sebenarnya dia nak diurut. So kita tak kuat, tapi saya ajar teknik tu, dia tepat dan dia rasa. Alright. So yang pertamanya, kalau ada suami, okey, kalau ada suami, alright, kita terus buat praktikal yang kat sini. Boleh? Tapi tak payahlah. Nazia Ahmad, thank you for joining. Anak sihat ke? Betul ke orangnya? Saya takut salah orang. Okay, sebab banyak friend kat sini. Okay, so saya nak tunjukkan, saya nak share kepada anda bagaimana nak mengurut suami ataupun isteri. Yang penting ilmu ni kita akan dapat tak di dunia, di akhirat. Maksudnya pahala lah, senang cerita. Saya pun dapat sikit, alhamdulillah. Saya nak share kepada anda. Okey, sebab saya dah tak boleh nak urut orang sekarang ni, sebab saya pun takut nak urut orang. Jadi saya nak share, develop networking, develop relationship dengan saya punya klien. Dalam ni 1000 lebih klien saya. So saya nak share info. Jangan stres masa COVID ni. Stres bahaya. Okey, kita balik kepada nota kita. Cara-caranya, mula-mula sekali kita kena perbetulkan
Kalau ada suami, suruh dia baring. Kalau ada isteri yang menonton suami, baring. Bukan saya nampak pun. Okey. Baik. Tangan kita pada posisi atas, begitu. Macam ni gambar saya boleh nampak. Okey, sebab kita nak cangkuk leher pasangan kita tu, kita nak cangkuk, kita akan buat macam ni. Kita nak cangkuk. Alright, kita nak cangkuk. Bahagian ujung jari ni, sensor dia tinggi. So, kalau kita belai kat leher pasangan kita tu, secara yang lebih smooth ya, macam ni, macam umang-umang tu, dia sukalah. Sebab tap kita agak macam main piano kan. So, dia rasa macam bunyi yang membelai kan. So, kita tap macam tu. Okay. So, kenapa cangkuk macam ni? Untuk kemas. Ni leher kita. Kita nak kemas. Right, kita nak dia kemas. Kalau kita begitu, ni kebanyakan yang tak ada skill lah. Dia buat macam tu, dia tenyih. Dapat. Kemas. Jadi cangkuk lah ya. Okay. Next. Apabila kita dah cangkuk, kita gunakan jari ya. Sebenarnya tekanan kita bukan dekat tapak tangan. Tekanan kita di jari. Jari itu yang bekerja. Okey. Kalau kita gunakan yang lain, susah sebab kawasan tu kecil. Leher tu kawasan yang sempit. Kawasan ini kawasan sempit. Okey. Jadi kita perlu menggunakan jari. Alright. Patah balik. Okey. Alright, so kita dah tahu cangkuk macam ni, kita dah tahu tangannya macam ni, dan sekarang saya nak mulakan urut. Okey. Alright. Okey, good, clear Faizah. Nampaknya aktif malam ni ya. Alright. So, kita nak mula mengurut. Perhatikan pada gambar rajah tu. Perhatikan kepada gambar rajah tu betul-betul. Gambar rajah yang saya paparkan tu, perhatikan betul-betul. Okey. Saya get back to kita punya nota ni. Okey. Cara nak mengurut. Nampak tangan yang pertama? Memang tak proportionate kepala orang tu dengan tangan. Saya nak bagi gambaran. So, jadi nak memudahkan awak nampak. Tangan yang pertama, cangkuk kat situ. Kemudian diikuti tangan yang kedua. Okey. Lepas tu, tangan yang pertama tadi dan kedua bergerak seiring. Bergerak ke atas. Ketiga dan keempat. Nampak? Clear tak? Right, rasa okey, dapat. Tangan yang pertama dikeluarkan, kemudian diikuti tangan kedua, ketiga, keempat. So, dia punya flow dia menghala ke kepala. Kemudian ulang. Sehingga otot bahagian tu lembut. Okey. Otot bahagian tu lembut. Dan pastinya pasangan anda akan, sedap sayang. Sedap. Bagus. Good. Yang terkena urut tu pun bagilah motivasi sikit. Bila suami dah urut kita, support lah, bagi good. So, yang ataupun siapa sajalah yang kena urut, please respond. Jangan kejung macam kayu. Jangan kejung macam kayu mati. So,
Langkah dia saya ulang lagi sekali. 1, daripada bawah naik ke atas, bergerak ke atas, bergerak ke atas. Bukan 4 tangan Ini adalah tangan yang sama, dua. Tangan kanan, tangan kiri bergerak ke belakang leher, dekat dengan bahagian kepala rangka tengkorak tadi. Okey. So ini flow dia. Nak urut ni senang je. Tapi ini adalah flow dia. Okey. Ini adalah flow dia. 1, 2, 3, 4. So bila dah selesai 4, buat apa? Buat balik 1, 2, 3, 4. Buat apa lagi? Ulang. 1, 2, 3, 4. Pada masa kita buat ni, tekanan kita tu menggunakan yang tadi saya kata ini. Tekan area tu, nanti dia akan rasa sedapnya. Bila dia cakap sedap, kita pun senyum lah. Okey, kita pun seronok. Jadi happy lah suami isteri tu. Release stres, puji memuji, alhamdulillah dan sebagainya. Okey. Dapat info. Right. So malam ni kalau praktis cantik. Sebab bila kita dapat ilmu, kita terus praktis, dia akan lebih segar lah kan. Ilmu tu dapat hari ni, terus kita implement, segar lah kita kan. Alright. So terima kasih kepada semua yang menonton urut-urut ni adalah page saya, di mana di sinilah saya berhubung dengan ramai orang di luar sana. Bagaimana saya membantu nak menurunkan stres. Saya menjalankan perkhidmatan urut-urut. Saya menggunakan sport massage. Saya professional sport massage. Sebelum saya mengurut, saya kena kenal pasti tip-tip ya. Tip kita nak tahu tukang urut tu okey ke tak okey. Saya share di sini ialah dia mesti tanya. Dia mesti tanya you sakit apa. Kalau dia tiba-tiba tonyoh, itu tandanya dia bukan tukang urut yang mahir lah. Sebab dia mesti tanya macam mana doktor tanya. Kita pergi klinik, doktor cakap apa? Sakit apa puan? Semalam makan apa? Sakit perut ni? Dia tanya history. Kemudian dia inspect. Dia tengok perbandingan. Dia check. Buka mulut, nganga, buka lidah, nganga. Inspection. Kemudian baru dia touch. Dia touch, tengok perbezaan tangan kanan, tangan kiri. Dia rasa, tegang lah leher ni. Tegang, kan? So, HIT, kalau kita pergi mana-mana mengurut, kita kena faham. Kalau buat bodoh je, nanti dia tak tanya tu, kiranya kita faham lah. Lain kali kita tak payah pergi, sebab urut ni bukan suka-suka urut. Kalau salah teknik urut, macam saya sebut tadi, kalau salah teknik urut, sebagaimana yang saya kata tadi, dia akan merosakkan tulang kita, saraf kita, lalu kita akan suffering sampailah usia tua kita. Alright. So, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Semoga perkongsian saya ini dapat membantu orang-orang di luar sana mengurangkan stres ketika COVID ni. Saya akan bersiaran lagi dengan topik-topik yang lain. Tinggalkan share info ni, kerana saya like FB page ni. Share info ini kerana saya akan bersiaran dan cara nak mengurut bahagian-bahagian lain pula. Contohnya kita akan kongsi sakit kat belakang ni, belikat ni, bahagian scapula ni, macam mana kita nak urut. Nanti semua orang dapat ilmu ni, kita belajar, especially kita dapat tolong suami kita, kita dapat tolong isteri kita, kita sendiri, tangan kita. Okey. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Thank you Muhammad Nazfezi for joining. Lambat pun saya ucap terima kasih banyak-banyak. Tapi FB ni, video ni boleh ditonton semula nanti. InsyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.